Di sini cikgu ada satu petikan yang bertajuk Pusaka Bangsa. Jadi di dalam petikan ini terdapat penggunaan kata bilangan. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah pertama sekali membaca petikan. Kita kena baca petikan dan fahami intipati petikan tersebut. Dan yang kedua, kita akan kenal pasti apakah kata bilangan yang terdapat di dalam petikan. Baik, kita mulakan dengan membaca petikan. Hadif mencari maklumat tentang seni tari dabus daripada internet. Dia perlu membentangkan tugasan itu pada hari esok. Tarian dabus ialah tarian tradisional yang berasal dari negeri Perak. Tarian ini dipersembahkan sejak beratus-ratus tahun dahulu. Dabus terdiri daripada beberapa peralatan muzik seperti rebana, gong dan buah dabus. Rebana diperbuat daripada pelbagai kayu seperti kayu nangka, cengal, halban, tembusu dan jati. Kayu-kayu ini keras dan tahan lama. Okey, baik. Untuk perenggan pertama ini, dia memberi pengenalan kepada satu bentuk persembahan tarian yang dinamakan, satu bentuk tarian tradisional yang dinamakan sebagai dabus, yang mana tarian ini berasal dari satu tempat iaitu negeri Perak, dan dipercayai persembahan ini telah dibuat sejak beratus-ratus tahun dahulu. Jadi ia merupakan sesuatu yang diwarisi. Dan dalam perenggan ini ada menerangkan juga alatan muzik yang digunakan dalam tarian dabus. Contoh yang diberikan rebana, gong dan buah dabus. Ini semua adalah alatan muzik. Dan diterangkan juga dabus itu diperbuat daripada, rebana itu diperbuat daripada pelbagai jenis kayu seperti nangka, cengal, halban dan lain-lain lah. Dan sebab apa? Sebab kayu itu tahan lama. Okey, itu perenggan yang pertama. Mari kita kenal pasti kata bilangan di dalam perenggan ini. Yang pertama sekali, di sini ada beratus-ratus. Okey, beratus-ratus ini adalah kata bilangan himpunan. Kenapa kata bilangan himpunan? Kerana ia tidak dinyatakan secara tentu ataupun secara tepat berapa jumlahnya, tetapi digambarkan sebagai himpunan beberapa tahun menjadi beratus-ratus tahun. Jadi apabila dihimpunkan jumlah sesuatu benda ataupun perkara itu, disebut sebagai kata bilangan himpunan beratus-ratus tahun yang menghimpunkan beberapa tahun. Okey, mari kita tengok yang kedua pula, iaitu beberapa. Beberapa ini adalah jumlah yang kita tidak pasti. Apabila jumlah itu kita tidak pasti, untuk beberapa peralatan muzik, jumlah itu kita tidak pasti ada berapa banyak. Apabila kita tidak pasti jumlah, makanya kita akan sebut ia sebagai kata bilangan tak tentu. Okey, beberapa ini kata bilangan tak tentu. Dan kita tengok yang seterusnya, kita jumpa pelbagai. Pelbagai pula adalah kata bilangan himpunan. Kenapa kata bilangan himpunan? Kerana ia menghimpunkan banyak menghimpunkan banyak benda. Sepertinya dalam ini kayu nangka, cengal dan sebagainya. Itu menghimpunkan. Jadi penggunaan pelbagai itu menerangkan terdapat banyak, iaitu menghimpunkan. Baik, kita terus kepada perenggan kedua.
Untuk mempersembahkan tarian dabus, sekurang-kurangnya 3 orang diperlukan, iaitu pemain rebana, pemain gong dan penari. Namun begitu, untuk lebih meriah, sekurang-kurangnya 7 atau 8 pemain diperlukan. Dalam sesuatu persembahan, sekiranya tanpa penari, kesenian ini tidak dipanggil dabus tetapi dipanggil bardah. Ya, yang ni diterangkan pula bagaimana tarian dabus itu dipersembahkan, yang mana diterangkan sekurang-kurangnya perlu ada 3 orang untuk buat persembahan. Yang disebutkan tadi, siapa orang tu? Iaitu pemain rebana, pemain gong dan penari. Dan yang terbaik adalah ada 7 atau 8 orang supaya persembahan itu menjadi lagi meriah. Dan sekiranya tiada penari dalam persembahan itu, dia tak dipanggil darbus tetapi ia dipanggil bardah. Okey, mari sama-sama kita kenal pasti kata bilangan di dalam perenggan ini. Yang pertama, 3. 3 adalah kata bilangan yang tentu. Kata bilangan tentu iaitu jumlah yang pasti. Kalau nombor maknanya kata bilangan tentu. Okey, seterusnya kita jumpa di sini adalah 7, 8. Sekali lagi nombor. Nombor adalah kata bilangan tentu. Baik, kita sambung ke perenggan yang berikutnya. Untuk seseorang itu mahir dalam kesenian dabus, memerlukan masa lebih kurang 6 bulan. Namun begitu, seseorang yang berlatih menari memerlukan masa lebih kurang sebulan sahaja. Setiap pemain dabus perlu pandai memainkan semua alat muzik dan pandai menari. Hal ini dikatakan demikian bagi memastikan masalah mencari pengganti tidak timbul dan mengganggu kelancaran persembahan. Okey, ini situasi dia, iaitu kalau nak menguasai kesenian dabus ini perlukan 6 bulan. Tapi kalau nak belajar menari pula, lagi singkatlah, sebulan sahaja. Dan kebiasaannya, setiap pemain dabus ni yang buat persembahan ni, dia kena pandai menari dan bermain alat muzik. Sebab apa? Sebab kalau seandainya seorang tak ada atau beberapa orang tak ada, pengganti dia tu boleh bermain ataupun menari. Jadi itu lebih mudah untuk mencari pengganti. Lebih berkebolehan pelbagai. Okey, baik, kita cari kata bilangan yang terdapat dalam perenggan ini. Yang pertama 6. 6 apa? 6 bulan. 6 ini adalah kata bilangan tentu. Sebab nombor. Jelas ya? Dan yang kedua adalah mari kita tengok, memerlukan lebih kurang sebulan. Sebulan juga adalah kata bilangan tentu. Sebulan ini bermaksud 1 bulan. Itu 1. Jadi ia adalah tentu. Jelas. Dan yang seterusnya, kita jumpa setiap. Setiap ini adalah kata bilangan pisahan. Apa maksud kata bilangan pisahan ini? Maksud kata bilangan pisahan adalah setiap tu masing-masing lah, dipisah-pisahkan. Kalau kita ada satu jumlah benda, setiap tu bermaksud setiap satu, dipisahkan satu-satu. Kalau dalam konteks ayat ni, setiap pemain, barangkali ada 10 orang pemain, setiap satu dipisahkan satu-satu. Maksudnya setiap satu tu kena pandai menari dan bermain alat muzik. Okey. Yang perenggan yang terakhir sekali, dabus merupakan tarian tradisional yang unik. Tarian ini dipersembahkan dalam adat istiadat Melayu seperti adat perkahwinan, berkhatan dan berendui. Sebahagian daripada masyarakat dahulu menganggap tarian ini untuk golongan berada kerana dimainkan di istana. Tarian ini harus dipelajari oleh generasi kini bagi memastikan pusaka bangsa ini terus kekal dan dipelihara sepanjang zaman. Baik.
Jadi di sini diceritakan bahawa tarian ini adalah sesuatu yang unik dan orang dulu dan kebiasaannya dipersembahkan, apa acara-acara dipersembahkan. Sebagai contoh, waktu perkahwinan. Perkahwinan ni semua maklum kan, berkahwinlah. Yang kedua, berkhatan. Berkhatan ni apa? Sunat, potong. Itu berkhatan, upacara berkhatan, ada tarian dabus. Dan seterusnya berendoi. Berendoi ni apa? Berendoi ni kalau ada baby, bayi baru dilahirkan, maka diadakan satu upacara membuaikan bayi itu. Dia ada upacara, mungkin dia akan dimasukkan sekali dengan akikah dan sebagainya, iaitu adalah berendoi. Okey. Tapi ada masyarakat dulu dia percaya tarian ini hanya untuk golongan berada. Golongan berada ni adalah bermaksud orang-orang kaya. Sebab apa? Sebab dulu hanya dimainkan di istana, tempat-tempat raja lah. Tetapi hari ini tarian ini perlu dipelajari oleh generasi muda. Sebab apa? Sebab nak memastikan tarian ini ada kelangsungan, ada pewaris dia, tidak hilang macam tu saja. Baik, kita tengok perenggan yang terakhir ini. Kata bilangan yang terdapat dalam perenggan ini adalah mana dia? Sebahagian. Sebahagian ini adalah kata bilangan pecahan. Mungkin kata bilangan pecahan ini, kenapa kata bilangan pecahan? Sebab bahagian, maknanya bukan bahagian tu menunjukkan pecahan lah. Sebahagian tu lebih kurang separuh ataupun beberapa bahagian. Contohnya ada 10 bahagian. Sebahagian tu beberapa bahagian daripada 10 bahagian. Jadi itu adalah pecahan. Jadi untuk perenggan terakhir ini ada sebahagian saja. Okey. Jadi itu untuk hari ini, iaitu latihan mengenal pasti kata bilangan di dalam petikan. Jadi cikgu harap awak faham penggunaan kata bilangan dan jelas. Mungkin ada sedikit kekeliruan, tak apa, banyakkan baca supaya awak mampu membezakan antara jenis-jenis kata bilangan. InsyaAllah boleh. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.